والنور يهدي الحائرين ضياء وفي الحشر ظل المرسلين لواء. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumihi fid dharain amin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamil bil khair ya karim, amma ba'du. Pertama-tama dan buat selamanya kita mengucapkan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia, kesian belas, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita. Malam ini kita dapat lagi duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita dapat malam ini dapat bawa bekal dalam kehidupan kita sebelum daripada kita mati, dan setelah kematian kita, kita akan dapat merasailah apa sahaja yang dijanjikan oleh Allah melalui lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam berbentuk pahala, tingkatan darjat ketinggian yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita nanti. Berhubung dengan pengajian kita setelah kita menghabiskan bulan Rabiul Awal dan bahasan kita terhadap perayaan Majlis Maulidin Nabi, segala hujah-hujah, segala dalil-dalil telah disampaikan untuk menyatakan kepada kita bahawa kata apa yang kita buat selama ni adalah berbetul dengan syariat Islam, bukannya menyalahi dengan syariat Islam. Walaupun terkadang-kadang ada juga orang yang menyanggah apa yang kita buat ni adalah satu perkara yang dipanggil bid'ah, satu perkara yang dipanggil sebagai rekaat. Tapi apabila kita mendatangkan dalil-dalil yang kita telah dengar berminggu-minggu dah, nyatalah kita bahawa kata ini semuanya datang daripada agama kita sendiri. Ada dalil-dalil yang mensahkan segala perbuatan tu tadi, tidak ada larangan daripada agama, bahkan disuruh dalam agama. Kerana dalam masyarakat kita ni, kita tengok kalau kita tinggalkan amalan mengingati kelahiran Nabi SAW ni tadi, maka kebanyakan daripada masyarakat kita akan terlupa ataupun memang tak ingat kepada Nabi SAW, kerana terlalu ramai di kalangan orang-orang kita ni yang tak semayang pun tinggalkan. Rata-rata kita tengok dalam tempat kita sendiri, walaupun dikatakan sebagai Patani ni, Darussalam Patani ni orang panggil apa? Serambi Mekah dulu. Itu dulu. Tapi sekarang ni nak jadi serambi neraka lah. Banyak sangat orang yang tak semaya, terutama sekali di kalangan orang-orang muda. Jatuh tino terlalu ramai yang tak semaya. Bila kata tak semaya, maka dalam semayang ni kita tengok ada bacaan, ada zikir dan ada salawat. Dan dalam semayang ni juga dia perbuatan kelakuan dalam semayang itu juga yang kita mengaji dah adalah perbuatan yang ditunjuk ajar oleh Nabi SAW. Dan kalaulah dalam semayang ni tadi tidak ada kelakuan dalam diri masyarakat kita tak buat semayang, bila lagi lah dia nak berselawat kepada Nabi SAW. Hari-hari duk kecek tentang
sosial media, Facebook, YouTube, Instagram, WhatsApp, orang panggil dalam sistem moden kita zaman sekarang ni. Kalau kecek pun nego, untung rugi dan sebagainya. Maka tidak ada nak kecek agama. Nah, kita tengok dalam masyarakat kita pun, dalam masjid-masjid, rata-rata dalam petani sendiri, orang yang mengimarahkan masjid kurang, tak ada. Kalau nak katakan banyak tempat, boleh kata sesaf saja semaya. Jarang-jarang ada dalam masjid boleh sampai 2 saf semaya. 3. Apatah lagi nak boleh banyak saf tu, orang panggil mustahil. Adatnya payahlah sekarang ni. Jadi mujurlah ulama-ulama kita mendatangkan supaya kita dapat mengingati Nabi SAW dengan atur cara, supaya kita mengingati Nabi SAW dengan mengadakan maulidin Nabi SAW. Berterima kasihlah kita kepada ulama-ulama yang ikhlas hati mereka untuk membimbing manusia daripada kelalaian, kesesatan, sesat jalan, tak tuju kepada yang sebenar ataupun syurga Allah SWT. Kemudian kata kita masuk pula dalam pengajian kita. Jadi Abu minta supaya mulanya di sini. Mana? Malam ni pengajian kita ni, Abu nak menceritakan tentang perjalanan ulama kita, bagaimana salasilah nasab pengajian mereka daripada Nabi SAW sampai kita ni. Jadi janganlah sampai kita tertinggal dalam pengajian, kerana kalau kita tinggal ni tadi, kita orang panggil tak dapat yang sepenuhnya. Tebuk-tebuk, mari tak mari, dengar tak dengar. Jadi perjalanan hidup kita tak yakin, tak cakcin. Bila tak cakcin, tak yakin ni tadi, maka kita tak bersungguh. Padahal dalam kesungguhan kita, dalam apa yang kita mengaji ni benar, maka natijah yang baik Allah Ta'ala akan bagi kepada kita. Tapi kerana kita sendiri dengan apa yang kita bawa ataupun kita pegang ni, kita tak yakin sendiri, maka pembawaan kita dalam akidah kita, dalam fiqh, dalam akhlak kita, maka semua tu tadi tak bersungguh, maka tak dapat kesan yang betul daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Natijah tak dapat kita rasa. Jadi bila mana di sini mulanya lah kita royaknya perjalanan ulama kita. Siapakah yang kita nak bahas malam ni? Iaitu Imam Mazhab. Mazhab ni iaitu sesuatu yang didatangkan oleh alim ulama daripada Quran dan hadis. Asal daripada agama Quran dan hadis. Quran mari daripada Allah, hadis adalah apa yang datangnya daripada Nabi SAW. Sama ada daripada perkataan mulut dia berbicara, berkecek, sama ada daripada tingkah laku dia, perangai kelakuan tubuh badan dia, ataupun dengan diam dia, ikrar dia, diam, tak ada tegur, tak ada suruh, tak ada lari, maka itu adalah dipanggil sebagai sunnah ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudiannya ada asar, iaitu apa yang dibuat oleh para sahabat, yang dilakukan oleh para sahabat di Makkah dan juga di Madinah. Jadi kesemua itu orang panggil asal pada agama. Bila kata asal daripada agama, maka di sisi sahabat-sahabat yang bersama dengan Nabi, mereka tidak jadi kepayahan, tak jadi payah untuk mereka memahami dan mengikuti Nabi SAW, kerana bersama dengan mereka ada contoh tauladan, iaitu sahibul mazahib, ketua ataupun ibu bagi setiap mazhab yang kita ada sekarang ni. 4 mazhab ni berpunca daripada Nabi SAW. Jadi bila kata berpunca daripada Nabi SAW, ambilan 4 mazhab ni daripada Nabi SAW. Jadi bila kata ambil daripada Nabi SAW, mereka bersama dengan Nabi, maka mereka lihat Nabi, tengok Nabi, faham dari segi pandangan mata,
faham dari segi pendengaran telinga, faham dari segi tingkah laku yang dibawa oleh Nabi SAW dengan berupa tingkah laku dan sebagainya. Maka mereka faham. Kemudiannya mereka faham benar dari segi bahasa Arab ni mereka faham benar. Sebab kita jangan lupa yang mana kita telah ngaji kisah-kisah para anbiya dulu, Abu cerita dah, iaitu mari daripada kaum-kaum yang terdahulu. Mereka ni adalah daripada bahasa-bahasa, berbagai-bagai bahasa, dan akhirnya apabila Nabi Ibrahim letak Hajar dan Ismail di Makkah, maka orang-orang daripada Yaman mari, orang daripada selatan dunia mari kepada Mekah. Bila mari kepada Mekah, asbab daripada situ adalah jalan untuk menuju kepada tempat perniagaan mereka. Maka bermolek dengan Ismail duk kais-kais pasir tubuh air Zam-Zam, maka jadilah telaga Zam-Zam di situ. Lagi mudah bagi mereka-mereka yang bermusafir untuk beradu, rehat, beradu, menetap, tinggal, bermalam di situ. Akhir sekali berbagai-bagai bahasa mereka dapat. Orang-orang Mekah ni sendiri, keturunan daripada Ismail ni, orang panggil alim dari segi bahasa. Dan Nabi SAW sendiri tengok waktu dia kecil, kita baca dalam maulid dan Nabi SAW dalam berzanji, Nabi SAW diambil oleh orang yang memelihara dia, menyusukan dia sampai kepada 2 tahun. Sampai kepada 2 tahun pada Bani Salam. Jadi di situ dia duduk sampai 2 tahun. Kemudiannya orang di situ pula dapat apa orang panggil? Orang panggil bahasa kampung, orang panggil bahasa kampung, Arab kampung. Dan orang yang di Mekah sendiri dengan bahasa orang Mekah dengan berbagai-bagai bahasa. Sebab itu sahabat ni dia faham apa yang Nabi kata, dia faham selalu dah. Dia reti selalu dah apa yang walaupun ayat-ayat tu berupa dengan mutasyabihat, menyerupai lah. Kalau dibahasakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala bertangan, Allah Taala berkaki, bertumit, berjari, turun naik atas dan sebagainya, mereka faham selalu dah. Tak kena bahas, tak kena hurai, sebab mereka ahli. Orang panggil ahli dalam bahasa, ahli dalam pertuturan, ahli dalam penglihatan kepada diri, tubuh, batin Nabi SAW. Maka mereka memudah untuk mereka dapat kepahaman dalam agama ni tadi. Dan yang keduanya iaitu jiwa mereka. Jiwa para sahabat ni cuci betul. Walaupun dulunya cemar, tapi mereka tazkiyah pada diri mereka, mereka islah pada diri mereka, maka mereka jadi cuci sungguh. Bila cuci sungguh, maka dia akan dapat yang sungguh. Maka dapat yang sungguh itulah bukti Allah Ta'ala bagi radiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha pada diri mereka para sahabat, dan mereka juga redha kepada Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala royak dalam Al-Quran. Jadi kemudiannya bila kita faham kata berlakunya fitnah di Madinah zaman Umar, kemudiannya Umar pun ditikam, sebab daripada luka berdarah dia tu mati. Maka kemudian daripada tu Uthman pula dibunuh. Maka Islam di kota Madinah tu tadi nampak jadi bahaya. Sebab itulah Ali radhiyallahu anhu dia hijrah, jadikan kota ataupun markas untuk Islam asalnya daripada Madinah ni tadi, dia telah alih kepada Kufah. Mana Kufah? Iaitu Iraq. Dia alih situ. Sebab apa? Kerana takut-takut satu hari nanti orang-orang akan jadi permusuhan dalam kota Madinah nanti, jadi berkelahi pula, jadi bunuh-membunuh pula. Ni Osman mati dah kena bunuh dah ni. Lepas tu di antara sahabat-sahabat sendiri pun ada yang tak bersetuju di atas pandangan ijtihad mereka. Maka bila kata gitu, takut-takut akan jadi sesuatu yang tak baik. Maka Ali buat keputusan, beralihlah dia kepada Kufah, Iraq sana. Bila kata beralih pada Iraq, maka diri orang Islam telah berubahlah. Perubahan dalam diri lapis pertama dan lapis kedua. Orang lapisan kedua dia dah kurang dah. Dari segi pemahaman dalam Islam ni dah mula kurang.
Dia tak serupa dengan orang pahaman yang pertama tadi bersama dengan Nabi dan sahabat duduk sekali di kota Madinah. Tapi bila beralih kepada Kufah, maka di sana mulalah jadi satu markas yang besar untuk Islam, dan semua gubernur-gubernur akan rujuk kepada Ali radhiyallahu anhu kerana Ali sebagai khalifah yang keempat. Maka segala aduai akan sampai, segala orang akan sampai situ untuk mengenal Islam, untuk mengetahui apakah yang dikatakan Islam ni tadi agama yang sebenar. Maka rata-rata orang mari. Bila rata-rata orang mari, perut-perut orang ni kita tak tahu supaya kita ni dah. Kita ni sama-sama berkepiah, pakai piah, tapi perut kita lain-lain. Perut kita lain-lain. Kita ni faham beg ni, yang ni faham beg ni, yang ini faham beg tu, tak serupa. Orang panggil apa? Kalau bahasa Melayu kita, rambut sama hitam tapi hati lain-lain. Jadi begitulah di Kufah sana, orang banyak orang, banyak ragam, banyak kelakuan, banyak kepahaman. Maka di situ cara olahan dari segi agama dah tak serupa. Sebab itulah di situlah mulanya orang Mu'tazilah ada, orang Jabariyah ada, orang Jahmiyah ada, orang Qadariyah ada, orang Mujassimah ada, orang Syiah pun ada, dan banyak lagi sampai kepada ahli falsafah, ahli kalam. Banyaknya ada orang yang berpahaman yang tak serupa dengan satu kefahaman serupa di Madinah dulu. Maka di Kufah sana banyak kefahaman. Bila banyak kefahaman yang kita telah lepas, iaitu dari segi masalah akidah, walaupun orang ni dia lahir belakang. Sebab Abu dulu cerita dia, sebab nak cerita tentang akidah dulu. Kenapa dia ni boleh jadi orang yang bawa dari segi akidah. Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi. Sengaja Abu cerita sebab ada bersangkut paut dengan cerita selepas pada ni. Kemudian katanya bila mana Abu Hasan Asy'ari ada, Abu Mansur Maturidi ada lek belakang tu, tapi awal daripada tu ni, iaitu seorang yang mana dia ni dipanggil sebagai Nu'man bin Sabit. Dia ni adalah salah seorang daripada 4 orang yang menubuhkan ataupun yang mengawalkan, mengadakan kefahaman fiqh dan susunan fiqh. Kalau kita tengok sekarang ni, kita dah buka kitab, dan maka dia ada babu taharah, kitab membersih diri. Kemudian tu babu solah, bab semaya, bab ambil air semaya, bab tayamum, bab haid, bab najis, sampai kepada bab jinayat, bab bunuh balah. Maka bab-bab susun-susun ni tadi, inilah dia orang yang mula-mula buat, iaitu Nu'man bin Sabit. Jadi Nu'man bin Sabit ni, dia ni asal batuk dia ni asalnya daripada dia memang daripada Kufah. Dia daripada Kufah, dia lahir di Kufah. Bapa dia ni asalnya sebagai tawane, orang tawane dalam jajahan Islam zaman Umar radhiyallahu anhu. Kemudiannya bila dia duduk di Madinah, maka dia telah dibebaskan kerana dia telah masuk Islam, ayah dia. Bila kata tok dia ni, bila tok dia masuk Islam, maka dia dibebaskan. Kemudiannya dia bersama dengan Ali radhiyallahu anhu, sokmo dia tahu kata ketinggian diri seseorang iaitu dengan ilmu, maka dia ingin mencari ilmu. Maka dia bersama dengan Ali radhiyallahu anhu. Dengan riwayat kata sampai dia sentiasa buat manis-manis, bagai makan manis-manis, dia ulur ke Ali radhiyallahu anhu. Sehingga kan Ali radhiyallahu anhu telah mendoakan kepada dia ni supaya keturunan dia dapat keberkatan, dan lahirlah daripada keturunan dia orang yang membangunkan agama, mendirikan agama, mengukuhkan agama. Iaitu siapa dia? Cerita dia ni iaitu nama dia Nu'man bin Sabit bin Marzuban. Jadi datuk dia yang jumpa dengan Ali ni Marzuban. Marzuban ni bersama dengan Ali sokmo. Kemudiannya bila Marzuban bersama dengan Ali, sampai kepada masa Ali ni tadi hijrah. Ni riwayat dia ni. Ali dia hijrah ke Kufah.
maka Marzuban hijrah, dan anak kepada Marzuban Sabit ni tadi hijrah juga. Bila hijrah kepada Kufah, maka di sana Sabit ni dia ada anak dia Nu'man. Situ. Jadi Sabit, ketika Sabit duduk di Kufah, maka Kufah ni tempat baru dia mari duduk. Bila dia mari duduk, naklah dia ni beristeri. Maka dengan sebab dia ni akhlak dia molek, kelakuan dia molek, maka orang setuju dengan dia. Maka adalah seorang orang yang kaya dengan tanah telah ambil dia untuk jadi menantu. Tapi tok tua dia ni tadi telah royak kepada Sabit bahawa kata isteri yang akan jadi isteri kamu ni tadi, tapi dia ada kekurangan. Dia ni mata dia juling, telinga dia tak kena dengar mana, mulut dia ni jadi apa, kecek, jadi telo. Lepas tu dia jalan pun jadi ngenyuk, jadi ngenyuk. Jadi bila kata gitu, tak ada apalah, asalkan dapat kedudukan dalam masyarakat, dia orang yang ada, dapat tanah, dapat buat kebun, maka Sabit ni setujulah. Jadi cerita ni, kalau kita dengar cerita ni tadi, dia serupa dengan cerita siapa? Ayah kepada seorang wali Allah, orang panggil penghulu bagi segala wali, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Begitu juga cerita dia, ayah dia begitu juga, kena tipu dengan tok tua. Jadi bila mana kata dia malam pertama duduk sekali dengan bini dia, tengok bini dia ni jangok lagi deh, boleh melihat molek, tak ada juling lagi. Telinga pun dengar, mulut pun tak bisu, jalan pun tak ada kecoh. Tanya pada dia, kenapa? Kenapa sampai ayah mulut kecek ni? Dia kata, aku ni tak biasa kelih jatah, tak biasa kelih lelaki, tak biasa dengar kepada benda maksiat, tak biasa kecek benda yang maksiat, dan tak biasa pergi kepada maksiat. Lahir daripada dia ni lah, iaitu Nu'man. Nu'man ni tadi, dia ni salah seorang daripada imam 4 mazhab. 4 mazhab ni yang masyhur dalam dunia kita ni, dalam kita rata-rata dalam dunia banyak. Sebenarnya ada lebih daripada tu, sampai riwayat kata ada lebih kurang dalam 30. Ada riwayat kata 18 mazhab. Sampai Aisyah pun ada, Abu Hurairah pun ada, Sufyan Al-Thawri pun ada, mazhab-mazhab mereka melandaskan Quran dan hadis. Maka mereka congkel daripada tu, buat perjalanan kehidupan mereka dalam pemahaman ijtihad mereka. Orang panggil dalam mazhab. Jadi sebenarnya bila mana dia ni tadi, dialah orang panggil dalam 4 orang daripada orang yang masyhur dalam 4 mazhab ni, dialah yang tersebar. Kerana apa mazhab dia tersebar? Sebab daripada anak murid dia. Anak-anak murid dia menyebarkan ilmu-ilmu dia kepada seluruh dunia. Jadi kalau kita nak tengok mazhab dia ni, yang orang panggil mazhab apa? Mazhab Hanafi. Gelaran bagi dia iaitu Abu Hanifah. Mazhab dia mazhab Hanafi, yang ada banyaknya di Kyrgyzstan, Hindustan, Pakistan, Uzbekistan, lepas tu sampai kepada Turki, sebelah-sebelah lek nu, dan banyak pada negara Europe banyak orang berpegang dengan Hanafi. Adapun sebelah Arab sana, Afrika, pada Maliki dan Hambali. Sebelah pada kita Asia ni tadi banyak kepada Syafi'i. Gitu. Jadi kerana apa? Kerana anak murid dia menyebar hijrah dan sebarkan ajaran ini kepada orang, dan mana orang berpegang dengan dia, maka berkekalan sampai kepada hari ini. Yang lain hilang kerana anak murid mereka tak mengamalkan, tak menyebarkan. Kemudian kata, bila kata Nu'man bin Sabit ni tadi, bila dia membesar, dia lahir pada 80 Hijrah. Pada 80 Hijrah, dia mati pada 150 Hijrah, tapi dia mati di tempat lain, iaitu Baghdad. Dia lahir di Kufah, tapi dia mati di Baghdad. Kemudiannya masa dia, dia masa dua kerajaan. Kita tahu dah bahawa kata zaman Ali, lepas pada Ali, maka anak dia ganti Hasan, lepas tu Husain. Lepas Husain tu tadi nak balah kepada
Muawiyah. Abu cerita dah dulu dah bila kata tak nampak kata nak sampai nak berperang umat Islam dan sebagainya, Husain dia telah dia telah kena bunuh. Hasan dia telah lucutkan jawatan dia telah bagi kepada Muawiyah. Maka Muawiyah lah ambil tampuk kerajaan dalam Islam ni tadi sebagai khalifah. Kemudiannya kerajaan dia ni lah orang panggil kerajaan Umayyah. Jadi kerajaan Umayyah ni berlangsung panjang, kemudiannya habis juga sampai satu peringkat habis juga. Maka kerajaan yang kedua pula, iaitu keturunan Abbas, pak saudara Nabi SAW pula ambil kerajaan itu, panggil kerajaan Abbasiyah. Jadi Nu'man bin Sabit ataupun Abu Hanifah ni tadi dia ada dua kerajaan duk jajah. Duk apa? Duk tadbir. Supaya kita ni lah kerajaan parti ni menang. Kita dah weh. Lepas tu parti ni jatuh 5 tahun, parti lain naik pula dah. Dari itu lah. Supaya tu juga. Jadi bila mana kata dia ni dia dua kerajaan ni, maka pengalaman dia dalam menimba kesusahan kerana dalam dua kerajaan ni untuk melantik dia sebagai jadi qadi kerana kealiman dia. Bagaimanakah kealiman dia? Jadi dia waktu lepas daripada Kufah tadi tu, dia duduk di Kufah, dia belajar dengan Syu'bah ataupun Syu'bi, nama seorang iaitu Syu'bi. Dia ni adalah orang yang paling alim di Kufah sana, kerana Ali telah pesan kepada dia kalau nak belajarlah kepada Syu'bi ataupun Syu'bah nama dia ni. Maka si Nu'man ataupun Abu Hanifah ni tadi dia telah belajar sampailah tok guru dia mati. Sebelum daripada dia nak mengaji tu, dia dalam masa umur dia 10 tahun dia hafiz Quran dah, ngapal Quran siap dah. Kemudiannya dia telah mengaji dengan Syu'bi. Kemudiannya dia ni telah beralih kepada tok guru lain, iaitu nama dia Hamad bin Abi Sulaiman. Dia ngaji dengan Hamad bin Abi Sulaiman kerana Hamad bin Abi Sulaiman ni antara orang yang paling alim sekali. Dia belajar selama 40 tahun ngaji dengan orang itu, selama 40 tahun. Kemudiannya apabila tok guru dia mati, Hamad bin Abi Sulaiman mati, maka dia telah mengganti tempat pengajian tok guru dia ngajar anak murid. Maka akhirnya orang panggil tak ada orang yang boleh alahkan kealiman daripada Nu'man ataupun Abu Hanifah ni. Maka Abu Hanifah lah ganti dia. Jadi Abu Hanifah ni kealiman dia sebenarnya dalam nak dapat jadi alim tu dia payah juga, kerana bapa dia ni Sabit ni tadi iaitu dia ahli niaga. Bila ahli niaga, dia niaga apa? Kain sutra. Banyaknya yang dia niaga kain sutra dan kain-kain lain lah. Orang dulu nak buat kain kena jalin, maka upah orang jalin lepas tu buat orang kedai dia jual. Bila jual kena jagalah kedai, majunya kedai dia, kelabak banyak, maka dia tak saya pakai anak kuli lagi mula-mulanya. Kerana Nu'man ni halus lagi, maka dia telah paksa Nu'man ni jaga kedai. Bila jaga kedai, dia curi-curi ngaji. Tapi dalam masa yang banyak tu tadi, dia ada di rumah, ada di kedai. Maka tok guru dia ni tadi telah jumpa dengan ayah dia, kecek dengan ayah dia, kerana nampak kepada Nu'man ataupun Abu Hanifah ni tadi, dia pisik, orang panggil pisik dari segi kecek, dari segi apa. Tok guru ni dia kenal tengok budak, tahu kata budak ni boleh alim. Maka minta supaya tok guru ni ayah dia bagi masa dia untuk apa? Untuk bagi anak dia ni iaitu Nu'man ni mengaji sungguh-sungguh. Dan bila kebenaran dibagikan oleh ayah dia, maka dia dapat mengaji dengan sungguh-sungguh. Akhirnya dia dapat mengganti kepada tok guru dia iaitu Hamad bin Abi Sulaiman. Kemudian bila dia dapat ganti Hamad, maka dia mulalah situ dapat pengenalan. Orang pakak kenal dia belaka.
Bila kena dia belaka, yang peliknya pada Nu'man bin Sabit ataupun Abu Hanifah ni, dia ni ambilan daripada ilmu pengetahuan dia ni kerana dia tengok ni, iaitu kita faham dah di Kufah, di Kufah ni banyak pahaman dari segi pahaman dalam agama ni campur dengan ilmu moden pun campur dan sebagainya, kefahaman banyak faham. Maka dia ni tak serupalah dia nak ambil serupa dengan ketika duduk di Madinah dulu. Orang Madinah, sahabat dapat faham selalu dah. Adapun mereka ni tadi kena kefahaman, mereka nak berdalil, mereka nakkan hujah, mereka nakkan bermolek dengan akal. Sebab itulah Nu'man bin Sabit, Abu Hanifah ni tadi, dia telah menggunakan Quran dan hadis adalah asas, dan dia cokeh daripada Quran dan hadis ni, kerana Quran dan hadis ni dia supaya barang gali mah toko dalam tanah. Dia tak jadi gelar lagi, tak jadi rata lagi, tak jadi cicing lagi, kena diolah, kena dibakar, kena dikatok, kena dipermolek, digonyoh dan sebagainya, barulah dia jadi benda yang mahal, benda yang berharga, lebih daripada emas yang toko tadi, yang berdebu tadi, yang halus-halus tadi. Maka begitulah juga kefahaman daripada Nu'man ni tadi, dialah yang mencongkel, ambil daripada Quran, ambil daripada hadis, kemudiannya dia gunakan akal dia. Zaman bila ni? Zaman 80 Hijrah lagi. Jadi bagi setengah orang-orang yang tak setuju, kalau tuan-tuan mengaji, maka tuan-tuan akan dapat tahu banyak puak-puak daripada semua yang berlawan dengan Abu Hanifah ni tadi, terutamanya orang-orang yang kata dia Salafi Wahabi ni, dia tak setuju dengan akidah Abu Hanifah ni tadi. Dia kata salah. Sebab apa Abu Hanifah dia gunakan akal juga? Sebab apa? Molek dengan suasana di Kufah, orang tak faham cerita Quran, cerita hadis, orang nak faham, orang nak terima akal tak boleh. Bila nak terima akal tak boleh, maka kena datangkan ilmu-ilmu daripada akal yang bersesuaian dengan mereka. Sebab itu Abu Hanifah ni dia masyhur dengan orang ahli ra'yi. Dia menggunakan akal fikiran. Kerana apa dia? Kerana dia banyak suka berbalah. Untuk menegakkan kebenaran ni dia suka berbalah. Di antara orang-orang yang dia berbalah, iaitu di antaranya orang yang etis, orang yang tak percaya kepada Tuhan. Cerita dia panjang, jadi Abu cerita minggu depan. Kemudiannya dia ada berbalah juga dengan orang Syiah tentang masalah mereka mengatakan Osman ni tak betul, Osman ni sebagai orang kafir. Tengok Syiah dia hina pada para sahabat. Dia kata kafir belaka, Abu Bakar kafir, Umar kafir. Yang ada 4-5 orang je yang dia kata yang betul. Yang lain habis, sampai isteri Nabi pun, Aisyah pun dia kata kafir. Maka dia balas situ. Ada juga cerita dia. Kemudiannya dia berbalah dengan Muhammad Bakir, keturunan Nabi SAW, sehingga keturunan Nabi SAW di Madinah ni panggil, mari, kata siapa Nu'man bin Sabit ni sampai 50 kali dia pergi buat haji. 50 kali dia buat haji dalam masa umur dia umur dia yang lahir 80, mati 150, panjang masa tu tadi 50 kali dia pergi buat haji. Dan di situlah dia jumpa dengan berbagai-bagai orang dan banyak tok guru, dan riwayat kata dia ni sampai mengaji 4,000 orang tok guru. Dalam kalangan sahabat 9 orang daripada sahabat dia ada. Di antaranya iaitu Anas bin Malik, dia ada juga. Kemudiannya dia juga berbalah dengan puak Khawarij tentang masalah kematian. Orang mati, orang ni minum arak mati. Lepas tu orang ni dia ni berzina, perut besar, lepas tu mati. Maka bagi orang Khawarij kata orang yang buat dosa mati, maka mati dia ni orang panggil mati kufur. Maka dia berbalah. Perbalahan dia kita akan cerita minggu depan. Panjang masa. Kemudiannya dia ni telah mengaji dengan Hamid. Bila nampak kepada pahaman orang ni tak serupa dengan orang Madinah, maka dia kena gunakan akal. Dia kena gunakan ilmu qiyas. Maka dia inilah yang membentuk rupa bagaimana untuk mengalihkan satu hukum kepada satu hukum yang berlandaskan Quran,
daripada satu hukum kepada satu hukum berlandaskan hadis Nabi SAW, satu hukum kepada satu hukum berlandaskan daripada ijma' para ulama-ulama perhimpunan, dan bagaimana juga dia ni mengeluarkan hukum daripada satu lagi iaitu ihtisan. Dia ambil daripada pandangan kebaikan. Apakah kebaikan yang kalau kita buat ni tadi, dia tak berlawan ni dengan Quran dengan hadis. Jadi ada empat daripada usul ataupun pegangan kepada Abu Hanifah: Quran, hadis, ijma' dan juga ihtisan. Dia tak ada masuk kias lagi. Dia pada ihtisan. Kalau pada Imam Malik dia lain, kepada Imam Hambali lain, kepada Imam Imam Syafi'i dia lain. Tiga empat orang ni dia berlain-lain. Kerana apa? Kerana mereka ni dia panggil sebagai orang berijtihad dalam nak mengeluarkan hukum. Maka mereka ni mengambil dengan kefahaman mereka bersesuaian dengan keadaan, dengan zaman, dengan suasana. Sebab itulah orang-orang yang pegang Quran, hadis saja, maka mereka akan tolak kepada Abu Hanifah ni tadi, Nu'man bin Sabit. Kerana kalau kita tengok dalam kitab dia Fiqhul Kabir, maka dia cerita tentang apakah dia yang dikatakan bid'ah pada zaman dia tu. Dia tulis kitab siap dah, orang panggil apa, Fiqhul Kabir. Dia karang kitab ni ceritakan bid'ah ni sebenarnya nak cerita tentang gapo. Bid'ah ni bercerita tentang akidah, tentang akidah, bagaimana akidah yang salah. Adapun perbuatan maulud Nabi, kita buat 10 Asyura, dia tidak masuk dalam situ. Dia masuk pada akidah saja, pada pendapat Abu Hanifah ni tadi. Kemudiannya Abu Hanifah ni dalam pengajian dia yang begitu panjang, sehingga kan dia mengalami dua masa yang mana orang sampai nakkan dia ni menjadi qadi, tetapi akhirnya dia meninggalkan, dia taksir kepada untuk jadi qadi, kan. Kemudiannya dia diazab ataupun dipenjara, digodeh. Dua raja ketika tu, iaitu Abdul Rahman bin Umair, gubernur kepada Kufah zaman Muawiyah. Nakkan dia jadi gubernur, dia taksir. Dia taksir. Orang dulu taksir, orang lain ni jepuk, dia nak jadi orang pemimpin. Padahal orang pemimpin ni dia akan bertanggungjawab segala-galanya di akhirat nanti. Dunia lagi orang tuntut, di akhirat lagi akan tuntut. Kalau kita ni orang pilih jadi gapo, jadi orang nama, jadi orang ada tamneng, tapi tak ada buat gapo, makan minum tidur makan gaji, makan minum tidur makan gaji. Betul, nanti dia sakit lah, sakit dunia, sakit akhirat. Kemudiannya iaitu Abu Ja'far Al-Mansur, dia jadi khalifah ketika zaman Abbasiyah. Nak juga dia ni jadi apa? Jadi qadi Abu Hanifah ni, tapi Abu Hanifah taksir lagi. Enggan kerana pertanggungjawab besar di akhirat nanti. Kemudiannya kata nukil-nukil sikit, panjang ceritanya, ada 2-3 muka surat yang mana Abu ambil daripada kitab-kitab. Mudah-mudahan kita hubung minggu depan, insya-Allah.